Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bertemu kita dalam pelajaran keempat, Sistem Kehakiman Islam. Konsep asas sistem kehakiman Islam. Kehakiman ataupun Al-Qada dari segi bahasa ialah menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Manakala dari sudut syarak pula ialah menyelesaikan pertikaian atau tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Kehakiman zaman Rasulullah, selain tugas sebagai ketua negara dan ketua agama, Rasulullah SAW juga berperanan sebagai ketua hakim. Kes-kes kehakiman diselesaikan sendiri oleh baginda. Apabila wilayah Islam semakin luas, Rasulullah telah melantik dan menghantar beberapa orang sahabat menjadi gubernur merangkap sebagai hakim. Hal ini terbukti dengan perutusan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muaz bin Jabar ke Yaman sebagai hakim. Kehakiman pada zaman Khulafah Ar-Rashidin. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, beliau telah meneruskan kuasa kehakiman seperti zaman Rasulullah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pula telah menubuhkan sebuah badan khas untuk mentadbir urusan kehakiman bagi menangani pelbagai masalah serta mengasingkan kuasa kehakiman daripada kuasa pemerintahan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu pula memberi saraan kepada hakim dengan hasil yang diperuntukkan khas daripada simpanan Baitul Mal, iaitu yang telah diasaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib telah mengekalkan hakim yang dilantik oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Prinsip-prinsip kehakiman Islam ada 4. Yang pertama, merujuk kepada wahyu Rabbani. Sumber asas kehakiman Islam adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang keputusan dan tindakan hakim mesti berasaskan panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Kehakiman Islam bersifat adil tanpa mengira kedudukan dan pangkat seseorang bagi memastikan kezaliman dapat dihapuskan. Ketiga, menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan hukuman yang bersifat pencegahan, pembalasan dan pemulihan daripada melakukan jenayah. Yang keempat, mengamalkan adab dan akhlak Islam. Menjunjung dan memelihara nilai-nilai mulia dalam masyarakat supaya tidak dicemari dengan sifat-sifat mazmumah serta melakukan kezaliman atas orang lain. Matlamat sistem kehakiman Islam. Yang pertama, menegakkan keadilan. Keadilan yang dianjurkan dalam Islam ialah keadilan sejagat tanpa mengira darjat, pangkat, keturunan dan agama. Maka sesiapa yang terbukti bersalah perlu dihukum dengan adil. Matlamat yang kedua pula ialah menentang kezaliman. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup masyarakat. Yang ketiga ialah membela orang yang dizalimi. Sistem kehakiman Islam amat mengambil berat terhadap orang yang dizalimi demi menegakkan keadilan agar maruah, harta benda dan nyawa mereka dikembalikan haknya. Seterusnya, jenis kesalahan jenayah dan hukumannya. Terdapat 3 klasifikasi hukuman jenayah dalam Islam. Yang pertama, hudud. Yang kedua, qisas. Dan yang ketiga, takzir. Hudud. Kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak mempunyai sebarang hak untuk menambah atau mengurangkan hukuman tersebut setelah disabitkan. Beberapa kesalahan yang telah ditetapkan dalam kesalahan hudud. Yang pertama, zina. Hukumannya ialah bagi yang belum berkahwin disebat 100 kali, manakala yang telah berkahwin direjam sampai mati. Yang kedua, qazaf, disebat 80 kali. Kesalahan minum arak disebat 40 kali. Kesalahan mencuri
dipotong pergelangan tangan, kesalahan merompak, sekiranya mengganggu ketenteraman awam, dipenjara atau dibuang daerah, merampas harta tanpa membunuh, tangan dan kaki dipotong secara bersilang. Bagi kesalahan merampas harta dan membunuh, hukumannya ialah dibunuh dan dipalang. Kesalahan yang terakhir ialah murtad. Hukumannya dibunuh. Hukum bunuh hanya diputuskan oleh pemerintah Muslim setelah pelaku enggan bertaubat apabila diminta. Sebelum itu, mari kita lihat perincian prosedur pensabitan hudud. Bagi kesalahan zina, yang pertama, mestilah disaksikan oleh 4 orang lelaki yang cukup syaratnya. Kesemua 4 orang saksi mestilah lelaki, orang yang sudah baligh, orang yang sempurna akalnya, orang yang adil iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dengan kata lain, dia tidak fasik, diketahui keadilannya dan bukan orang yang hasad atau khianat. Seterusnya, orang itu mestilah beragama Islam, benar-benar melihat kejadian zina sehingga dapat memberi keterangan dengan jelas, tanpa dan tiada keraguan tentang pelakunya, cara pelakuan, tempat dan masa berlaku perbuatan zina. Penyaksian itu benar-benar membuktikan berlaku zina. Prosedur yang kedua, pengakuan penzina yang cukup syaratnya. Pengakuan dibuat di hadapan pemerintah, hakim, kadi atau wakilnya. Si pengaku mestilah sempurna akalnya, baligh dan diucapkan dengan mulut dan perkataan kecuali orang bisu. Pengakuannya boleh dibuat dengan isyarat atau melalui surat. Pengakuan itu diberikan dengan cukup jelas dan tepat tentang perbuatan zina sehingga tiada keraguan. Perincian prosedur yang ketiga, qarinah atau pembuktian. Kesalahan zina boleh dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah seperti mengandung bagi perempuan yang tiada suami atau tidak diketahui suaminya. Yang kedua, sekiranya tertuduh membuat kenyataan bahawa dia mengandung disebabkan paksaan atau perbuatan rogol, maka kenyataannya itu tidak dapat diterima melainkan ada bukti-bukti yang sah membenarkan punca kandungannya. Dan yang ketiga, bukti bagi menyokong dakwaan tersebut perlu bagi mengelakkan perempuan yang terlibat membuat helah daripada dijatuhi hukuman had zina. Perincian bagi kesalahan qazaf. Yang pertama, keterangan 2 orang saksi iaitu kesalahan qazaf dapat disabitkan melalui keterangan saksi menyatakan bahawa pihak yang menuduh ataupun al-qazif tidak dapat mengemukakan saksi yang dapat memberi keterangan atas kebenaran tuduhan zina terhadap pihak yang dituduh. Saksi memenuhi syarat iaitu Islam, baligh, sempurna akalnya, dapat bertutur dan tidak ada hubungan keluarga. Bilangan saksi itu pula memadai 2 orang sahaja, maka sabitlah kesalahan qazaf terhadapnya dan dia dikenakan hukuman qazaf. Yang kedua, pengakuan atau ikrar. Pengakuan daripada pihak yang tertuduh dapat mensabitkan kesalahan qazaf atau pihak yang tertuduh membuat pengakuan dengan sekali pengakuan di hadapan hakim. Yang ketiga, sumpah orang yang tertuduh. Pihak yang tertuduh bersumpah atas permintaan pihak yang menuduh bahawa dia tidak melakukan zina. Sekiranya dia bersumpah, maka sabitlah kesalahan qazaf, tetapi jika dia tidak mahu bersumpah, maka tidak sabitlah kesalahan qazaf. Kesalahan minum arak, pensabitan hududnya adalah melalui syahadah atau keterangan saksi. Kejadian minum arak itu disaksikan oleh 2 orang lelaki yang memenuhi syarat. Bagi kesalahan mencuri, pensabitan hudud ia berdasarkan keterangan saksi, iaitu keterangan 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi setelah orang yang mengalami kecurian atau wakilnya membuat pendakwaan, dan pengakuan orang yang mencuri membedai dengan sekali pengakuan,
pengakuan itu hanya akan diterima setelah orang yang mengalami kecurian atau wakilnya membuat pendakwaan. Bagi kesalahan merompak, pensabitan hudud adalah berdasarkan keterangan saksi yang mencukupi syarat atau melalui pengakuan tertuduh. Bagi kesalahan murtad, melalui iktikad. Contohnya, seseorang yang berhasrat kafir atau ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, melalui kata-kata dan ucapan. Contohnya, tindakan seseorang yang mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, melalui perbuatan. Contohnya, seseorang telah memijak Al-Quran dengan tujuan menghina. Walau bagaimanapun, hukuman bunuh bagi kesalahan murtad hanya boleh diputuskan oleh pemerintahan Muslim setelah pelaku enggan bertaubat apabila diminta. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk topik yang akan datang dengan tajuk Kisas dan Takzir. Ingatan daripada saya, duduk rumah dan jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.